Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita bersama saya Fauzi Zain, dan apa yang anda saksikan sebentar tadi adalah infografik terkait dengan apa yang disebut sebagai PKPD secara pentadbiran yang dilakukan berasaskan ataupun disebabkan kluster Siva Gangga, dan pastinya wakil Esro Awani Kedah akan berkongsi tentang cerita tentang itu, iaitu Abdul Hadi Cik Awang. Tetapi untuk waktu ini saya nak kongsikan ini adalah info ataupun maklumat terkini terkait dengan kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, yang mana bagi 4 Ogos 2020, saya petik daripada Twitter KKM Putrajaya, ciapan yang terbaru, kes sembuh hari ini dilaporkan 16 kes, menjadikan jumlah kes sembuh adalah 8,684 kes. Untuk hari ini bagi kes positif COVID-19 dilaporkan hanya ada 1 kes, iaitu kes tersebut, kes positif bagi COVID-19 adalah dari dalam kalangan kes tempatan, menjadikan jumlah positif bagi COVID-19 secara keseluruhannya untuk waktu ini dilaporkan sebanyak 9,002 kes. Hari ini juga dilaporkan kes kematian adalah sifar, dan seperti yang anda boleh saksikan, ini adalah infografik ataupun yang anda boleh saksikanlah info berkaitan dengan status terkini COVID-19 Malaysia. Kes baharu yang seperti saya maklumkan tadi adalah 1 kes, iaitu kes tempatan, dan pastinya kami akan bawakan kepada anda perkembangan ini menerusi buletin Awani selepas ini dan Awani 7.45, dan pastinya di esroawani.com. Baiklah, seperti yang saya janjikan sebentar tadi, saya ingin bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang untuk perkongsian hari kedua PKPD secara pentadbiran kluster Siva Gangga. Saya pasti sejak 2-3 hari dan sejak minggu lepas sebenarnya Abdul Hadi begitu sibuk selain membuat liputan ataupun tugasan yang telah pun diberikan. Kita tahu ini adalah hari kedua PKPD secara pentadbiran di beberapa mukim. 4 mukim telah pun dimaklumkan semalam. Hari ini bagi Abdul Hadi dan juga rakan yang lain begitu sibuk, selain daripada membuat tinjauan hari kedua PKPD, ada beberapa tugasan lain. Antaranya kalau di sebelah petang tadi, jam 2 petang dan juga 3 petang, Abdul Hadi ada berkongsi tentang sidang media ataupun sidang akhbar yang dilakukan oleh Ketua Polis Kedah yang baru, dan baru saja sebentar tadi selesai. Hadi tadi ada kongsi baru saja selesai tadi adalah PC ataupun sidang media ataupun sidang akhbar yang dilakukan oleh Exco Kesihatan Negeri. Sebelum nak ke perincian satu-satu itu, saya nak tanyalah untuk Hadi, macam mana hari ini untuk Hadi dan juga rakan juru kamera begitu sibuk menjalankan liputan dan juga tugasan. Dan saya juga difahamkan Hadi tinggal lebih kurang 2 km berhampiran dan juga berdekatan dengan kawasan yang dikenakan PKPD secara pentadbiran. Boleh dirumus dan juga dirangkumkan untuk hari ini perjalanan liputan Hadi dan juga rakan? Okey, terima kasih Fauzi. Sebenarnya bermula sejak semalam, kita hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pentadbiran, diperketat pentadbiran, yang dilaksanakan di kawasan radius 1 km daripada restoran Nasi Kandar Napuh itu sendiri. Dan sudah pastinya ianya memberi kami kerja lebih untuk dilakukan, memandangkan ianya adalah salah satu kluster yang dilihat semakin hari semakin menunjukkan peningkatan daripada 1 kes sehingga kini 21 kes positif ataupun 21 kes positif yang aktif sedang berlaku bagi kluster Siva Gangga. Dan untuk perjalanan hari ini sudah pastinya dari awal pagi tadi, jam 8 pagi tadi, saya bersama juru kamera ke Pasar Awam Kok Diang bagi menjalankan tinjauan, memandangkan Pasar Awam Kok Diang itu adalah kawasan yang terletak sekitar 2.5 km daripada kawasan yang diwartakan sebagai kawasan PKPD pentadbiran itu sendiri. Dan sudah pastinya antara soalan yang ditanyakan adalah kerisauan penduduk terutama di sekitar Kok Diang, khususnya berkenaan penularan wabak penularan COVID kluster Siva Gangga ini. Dan sudah pastinya mereka menyatakan begitu dan terlalu amat risau, memandangkan mereka tinggal di kawasan berdekatan dan tidak pasti sama ada orang ataupun individu yang masuk ke kawasan di perkampungan Kok Diang itu sendiri pernah berkunjung ke gerai nasi kandar itu, dan itu yang menimbulkan kerisauan. Dan mereka berharap agar penduduk bukan saja di kawasan PKPD pentadbiran itu, malah penduduk di Kok Diang itu sendiri mematuhi segala arahan, terutama dari segi aspek pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal.
Itu bagi assignment pertama. Dan assignment kedua pula, saya bersama jurukamera terus ke kawasan Padang Sanai. Padang Sanai ialah selain daripada Kubang Pasu, satu daerah lagi iaitu Padang Terap juga diwartakan sebagai kawasan PKPD. Dan kawasan Padang Sanai itu adalah kawasan PKPD pentadbiran, dan sepanjang tinjauan saya adalah saya membuat tinjauan berkenaan dengan kemasukan kenderaan di situ, dan sudah pastinya ianya agak pelik seperti saya kongsikan tadi. Jika sebelum ini laluan terbabit, laluan Padang Sanai Napuh itu adalah laluan utama bagi penduduk Padang Sanai untuk ke Pekan Jitra ataupun Pekan Kuala Nerang. Dan tadi sepanjang tinjauan saya sekitar 1 jam, dari jam 10.30 sehingga 11.30 pagi tadi, hanya beberapa kenderaan, boleh saya kira tidak sampai 20 kenderaan lalu lalang sepanjang 1 jam di kawasan terbabit, menangkan ianya agak janggal, menangkan kawasan itu adalah laluan utama penduduk, dan ianya berkemungkinan disebabkan penduduk kebanyakan mereka telah menjalani kuarantin wajib, terutama untuk duduk di rumah dan tidak keluar, tidak melakukan kesalahan yang sama seperti kes indeks bagi kluster Siva Gangga ini. Dan kita terus kepada assignment ketiga, liputan di sidang media Ketua Polis Kedah. Hari ini hari terakhir Ketua Polis Kedah iaitu Datuk Zainuddin Yaakob bertugas di sini sebelum akan berpindah ke Kuala Lumpur, dan esok Kedah akan menerima Ketua Polis yang baru. Penyerahan tugas akan berlaku pada esok hari, dan sedapatnya itu akan saya kongsi pada esok, ataupun ceritanya akan saya kongsikan pada esok hari. Dan berbalik kepada PKPD ini, dalam sidang medianya tadi sudah menyatakan bahawa pihak polis, jika hari pertama di daerah Kubang Pasu 6 sekatan jalan raya dilaksanakan, bagi hari ini 8 sekatan jalan raya diadakan di kedua-dua kawasan. Dan antara cabaran yang dijelaskan Datuk Zainuddin sebentar tadi adalah berkenaan dengan kelengkapan ataupun peralatan yang diperlukan pihak polis, terutama dalam membuat pengawasan di jalan-jalan tikus. Menangkan kebanyakan kawasan ini adalah kawasan kampung yang punya banyak jalan-jalan minitar yang kita sebut jalan-jalan tikus, yang boleh memudahkan pergerakan keluar masuk penduduk di situ. Dan ianya sudah pasti menyukarkan kita panggil pengawasan pihak polis untuk melakukan, terutama pada waktu malam. Dan jika kita boleh dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh Datuk Zainuddin Yaakob. Okey, sekatan jalan raya ada setakat ini ada 8. Tujuan sekatan jalan raya adalah untuk menentukan tidak ada orang luar masuk dan tidak ada orang dalam keluar. Itu tujuannya. Ya. Jadi sekatan jalan raya diadakan di jalan-jalan raya utama. Ini tak cukup sebenarnya, kerana di kampung-kampung ada lorong-lorong tikus. Dia balik kepada kerjasama orang awam untuk mematuhi arahan ini, supaya mereka tinggal di kawasan mereka duduk ni sehingga benda ni selesai. Sebab saya, kalau saya kata saya tutup jalan, tapi tak menasabah sebab orang boleh guna jalan-jalan kecil, kita tak mampu nak tutup jalan-jalan kecil. Lagipun kes ni setakat ni tidak memerlukan kita letak pagar, dynamite wire sebagainya. Belum ke peringkat yang tu. Alright, dan itu adalah liputan ketiga untuk saya bersama jurukamera hari ini, tim Awani Kedah, untuk hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan diperketat secara pentadbiran. Dan assignment terakhir, mungkin assignment terakhir untuk hari ini adalah sidang media Exco Kesihatan. Menangkan kami diberitahu tadi dalam kumpulan WhatsApp Exco Kesihatan, dimaklumkan ada satu perkara penting yang akan diumumkan Exco Kesihatan, dan oleh itu pihak media diminta berkumpul di Wisma Darul Rahman bagi mendapatkan perincian mengenai apakah yang akan diumumkan Exco Kesihatan. Manangkan beliau hari ini mewakili Menteri Besar untuk mengerusikan mesyuarat bersama dengan Majlis Daerah Kubang Pasu dan juga Majlis Daerah Padang Terap. Dan antara perkara penting yang diumumkan tadi, antara intipati yang diumumkan tadi adalah yang pertama, 7 sehingga 8,000 penduduk di kawasan PKPD pentadbiran itu tidak dibenarkan melakukan aktiviti keluar masuk dari kawasan terbabit, kecuali hanya melibatkan pekerjaan essential service. Ianya sama seperti pelaksanaan PKP fasa pertama yang berlaku pada 18 Mac lalu, dan ianya bagi memastikan penularan ini tidak berlaku di luar kawasan PKPD itu sendiri. Dan antara selain itu, yang kedua, antara parti yang kedua adalah
beberapa pasar yang tidak mempunyai premis seperti pasar Terani, pasar malam dan juga kita orang Kedah panggil NAT tidak dibenarkan untuk beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketat dari segi pentadbiran ini, dan ianya melibatkan pengoperasian terbabit bukan hanya melibatkan 4 mukim yang terlibat dalam PKPD itu sendiri, malah membabitkan kedua-dua daerah, iaitu di satu daerah Kubang Pasu dan juga satu di daerah Padang Terak. Dan ianya hanya operasi yang dibenarkan hanya adalah melibatkan, yang pertama adalah premis jualan makanan dan minuman yang hanya dibenarkan beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga jam 6 petang sahaja, dan ianya hanya dibenarkan secara pandu lalu dan bawa pulang serta proses penghantaran sahaja. Yang kedua adalah pasar raya, juga 8 sehingga 6 petang, dan juga stesen minyak, kedai runcit, klinik dan farmasi, bengkel memperbaiki kenderaan, kedai membaiki pukat, kedai menjual getah skrap, kedai menjual input pertanian, kedai perkakasan ataupun kedai hardware yang kita panggil, serta kedai menjual alat ganti ataupun kedai spare part lah orang Kedah panggil, dan 2 pasar barangan segar sahaja dibenarkan beroperasi yang mempunyai premis. Okey, pasar yang pertama adalah pasar borong. Waktu dibenarkan beroperasi adalah bermula jam 9 malam sehingga jam 12 tengah hari, dan juga waktu berniaga dia ada 2 perbezaan, waktu operasi dan waktu berniaga. Waktu berniaga bagi pasar borong adalah 12 malam sehingga jam 9 pagi, manakala yang kedua adalah pasar awam. Okey, pasar awam ini adalah waktu operasinya adalah 4 pagi sehingga 1 petang, dan waktu berniaga adalah sekitar jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Dan yang ketiga antara input yang dikongsikan Exco Kesihatan tadi adalah kebenaran untuk aktiviti secara riadah ataupun aktiviti rekreasi di keempat mukim terbabit tidak dibenarkan secara dalaman ataupun aktiviti rekreasi luar, dan segala padang awam apa semua tidak dibenarkan untuk digunakan sehingga tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketat ini tamat dalam waktu yang ditetapkan, Fauzi. Hadi, begitulah perincian yang dibawakan oleh Hadi daripada satu tempat daripada lokasi yang pertama di membuat tinjauan di pasar, kemudian ke Padang Senaya, kemudian seterusnya dilanjutkan ke lokasi tugasan sidang akbar ataupun sidang mida Ketua Polis Kedah yang baru dan yang paling latest ataupun yang terbaru, dan juga diberi perincian oleh Hadi berkaitan dengan sidang media oleh Exco Kesihatan Negeri mewakili Kerajaan Negeri untuk membawakan perkembangan, dan juga ada beberapa aturan-aturan yang telah pun disebutkan oleh Hadi tadi, beberapa input antaranya tentang pasal kebenaran operasi premis dalam tempoh PKPD dan juga larangan keluar masuk. Hadi, mungkin Hadi boleh kongsikan daripada sepanjang hari ini dan juga semalam, hari ini adalah hari kedua PKPD secara pentadbiran, khususnya bagi 4 mukim di Kedah. Kita tahu PKP yang berlaku ataupun yang dilangsungkan 3 bulan yang lepas, sepanjang 3 bulan daripada Mac sehinggalah Mei dan juga pertengahan Jun itu, secara keseluruhannya boleh dikatakan kadar pematuhan, dan seperti yang dilaporkan oleh pihak berkuasa juga kadar pematuhan rakyat secara keseluruhan bagi PKP 3 bulan yang lepas itu adalah baik. Untuk PKPD pentadbiran kluster Siva Gangga hari kedua, bagaimana daripada sudut pandang dan juga sudut tinjauan yang dilakukan oleh Hadi, reaksi daripada orang awam bila mana dimaklumkan, bila mana dikuatkuasakan PKPD pentadbiran di 4 mukim ni, bagaimana reaksi mereka? Mungkin boleh kongsikan sedikit, Hadi. Okey, sebenarnya kami pada awalnya untuk nak bagi interview pagi tadi, merancang untuk interview mana-mana yang belum membuat saringan lagi, tapi mereka itu akan dipastikan bebas daripada tidak pernah berkunjung ke gerai nasi kandar itu. Namun ianya tidak dibenarkan oleh pihak Exco Kesihatan, dan Exco Kesihatan tadi ada menasihati, sebenarnya antara petikan Exco Kesihatan tadi adalah beliau menitik beratkan tentang tidak boleh merahsiakan sebarang simptom, sama ada berlaku sebelum ataupun selepas raya haji. Jika mempunyai simptom, boleh terus ke pejabat kesihatan daerah terdekat untuk melakukan saringan. Itu yang diberitahu oleh Exco Kesihatan, antara petikan penting yang boleh saya kongsikan antara yang diberitahu oleh Exco Kesihatan tadi.
dan berkenaan dengan reaksi rakyat, sudah pastinya mereka pada awalnya agak keliru apa sebenarnya, macam mana perintah kawalan pergerakan diperketat secara pentadbiran ini akan dilaksanakan. Adakah meletakkan kawat-kawat duri seperti PKPD yang berlaku seperti di Simpang Renggam dan sebagainya. Itu yang antara yang ditanya oleh penduduk di situ, dan mereka akhirnya mengetahui PKPD ini yang dijalankan pemantauan adalah menerusi sekatan jalan raya yang diadakan hari ini sahaja, 8 sekatan jalan raya yang diadakan oleh pihak polis. Dan reaksi lain sudah semestinya perasaan risau merebak keluar ke kawasan mukim terbabit sudah pastinya, dan antara lain yang saya sempat interview di Padang Sanai tadi adalah 2 orang peniaga sayur. Mereka tinggal 2 km luar daripada kawasan yang diwartakan sebagai PKPD, tapi sebelum ini berniaga di kawasan PKPD diperketat itu, iaitu di kawasan Padang Sanai. Mereka tinggal di Padang Gelanggang, iaitu di kawasan Padang Terap. Kedudukannya adalah jarak 2 km. Dan mereka menjelaskan mereka terpaksa menjual di situ, manangkan penduduk di situ untuk ke pekan terdekat adalah jaraknya adalah 10 km, iaitu di Pekan Napoh ataupun di Pekan Napoh yang ke atas sikit, iaitu Pekan Jitra dan juga Pekan Kuala Nerang, agak jauh, dan mereka terpaksa menjual itu untuk membantu penduduk tempat. Mereka cakap untuk membantu penduduk tempat selain menambahkan pendapatan mereka bagi memudahkan penduduk kampung membeli sayur-sayuran. Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Hadi. Sebenarnya banyak lagi cerita yang Hadi boleh sampaikan dan boleh kongsikan kepada kita. Dan saya pasti saya terpaksa nak lepaskan Hadi kerana Hadi banyak lagi tugasan, dan pastinya terkait dengan apa yang disebutkan Hadi tadi adalah tentang sidang akhbar ataupun sidang media yang dilakukan oleh Esko Kesihatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Hayati Osman. Pasti perincian dan juga input-input yang disebutkan oleh Hadi itu akan dibawakan dan juga disiarkan dan juga diterbitkan di esrokawani.com dan juga di Buletin Awani yang seterusnya. Cerita berehat seketika kembali selepas ini.